Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah, bersyukur ke hadrat ilahi dengan kurnianya, dengan izinnya, dengan kekuasaannya kita dapat berkumpul, kita dapat berjumpa pada petang ini. Alhamdulillah. Okey, cuma Ustazah nak confirmkan Syahidah atau Syakila ni Ustaz Kadir ke Muhammad ni? Ustaz Kadir insyaAllah lah, saya guna laptop. Okey, maaf Ustaz, ingat aku Ustaz tak Ustaz lagi. Ya, saya ada insyaAllah. Okey, sebelum saya serahkan pada Ustaz Kadir, Ustazah minta semua murid buka kamera. Buka kamera dulu. Kalau boleh memang kita kena utamakan adab-adab kita sebab ketika kita belajar. Antara adabnya mestilah bersemuka. Bersemuka ni nampak kan, biar guru yang mengajar nampak murid dan murid pun nampak guru mengajar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustazah pesan, tak apa, yang tak boleh buka kamera tak apa. Okey, tadi Ustazah ada pesan untuk sediakan buku nota. Ada tak buku nota? Ada. Ya, alhamdulillah. Okey, buku nota ni kamu boleh guna untuk catat isi-isi penting. Isi-isi penting yang akan kamu dapat sekejap lagi. Itu yang kedua. Okay, yang ketiga, dah isi kehadiran belum? Saya dah. Dah isi. Okay, yang tak isi lagi boleh isi kehadiran. Nanti CJ yang akan diberikan pada kamu tu berdasarkan kehadiran yang kamu tulis. Kalau kamu tak isi kehadiran tu, tak dapatlah CJ tu nanti. Kita akan berpandukan pada kehadiran tu. Okay. Dan yang terakhir sekali, suka untuk saya ingatkan, murid dilarang untuk berchatting di ruangan mesej tu. Hanya ruangan mesej tu hanya boleh digunakan untuk bertanya soalan sahaja. Kalau nak borak-borak, ada sembang-sembang, tu lepas pada program. Nanti kamu boleh sembang sesama kamu. Waktu program, kita tumpukan perhatian, kita fokus. Sebab apa? Sebab program kita pada petang ni, program kita pada petang ni agak antara yang penting juga. Sebab apa? Sebab surah Al-Fatihah ni ialah salah satu rukun dalam solat. Rukun apa? Rukun apa? Fi'li, qawli, qalbi. Mana satu? Diam. Rukun apa Al-Fatihah ni? Rukun apa? Al-Fatihah ni rukun apa dalam solat? Rukun qawli. Janganlah. Itu dari segi percakapan. Apapun nanti kita dengar penjelasan ataupun ni saya dapat tadi. Falyatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum tu Ustaz nak tanya, nampak tak slide yang Ustaz paparkan? Nampak. Alhamdulillah. Nampak. Kamu masih panjang umur lah kalau kamu nampak ni. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ni kita berkumpul dalam satu program, iaitu program tahsin Quran dan juga disekalikan juga dengan usrah. Disekalikan juga dengan pengisian usrah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang Ustaz nak kongsikan bersama-sama pada petang ni, kamu semua dapat mengambil sebaik mungkinlah segala apa yang Ustaz sampaikan dan juga kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita selepas pada ini, insya-Allah. Baik, pada petang ni Ustaz akan bentang berkaitan dengan tahsin lah, macam mana Ustazah Ayuni sebutkan tadi, berkaitan dengan suratul Fatihah, iaitu surah yang kita sentiasa baca dan juga kita juga ianya juga menjadi rukun dalam solat kita, menjadi rukun dalam solat. Bila jadi rukun, ianya perkara yang wajib kita pelajari, iaitu kita wajib kita pelajari supaya kita dapat betulkan bacaan kita baca dan juga bahkan kita juga perlu memahaminya. Jadi mana kata apabila sebut tentang kewajipan, wajiblah. Bila sebut wajib ni, ianya mesti belajar. Sebab itu sekolah guru-guru fikirkan di peringkat apakah perkara asas yang perlu kita murid-murid pelajari. Inilah antara perkara yang wajib dulu, baru kita nak pergi benda-benda yang mungkin tangga-tangga seterusnya lah. Jadi bila sebut tentang wajib ni, ianya nak memastikan bahawa dia kaedah untuk jadikan sah ataupun tidak solat. Ustaz tak bolehlah nak kata kalau salahnya Fatihah tak sah tu solat, begitu. Tapi kaedahnya begini, kalau kamu tak belajar dia jadi berdosa lah. Kalau tak belajar kemudian baca pula salah, boleh jadi berdosa lah. Bila kita tak belajar, lepas tu kita baca pula dalam solat, dia boleh terlepas daripada segala kesalahan ataupun dosa tersebut, insya-Allah mudah-mudahan dengan cara kita belajar. Sebab ada orang di jenis dia belajar sampai ketua, sampai gigi dah jatuh dah, tak pandai-pandai juga, ada juga. Tapi salah ke orang macam tu? Tak salah sebab dia dah belajar. Yang salahnya ialah dia mudah pandai je macam kamu semua ni, insya-Allah saya yakin dan percaya boleh je belajar. Belajar pula cepat pandai. Jadi bila pandai, alhamdulillah. Jadi itulah sebenarnya Allah nak kita belajar. Allah tak tanya kita pandai ke tidak, tapi Allah tanya kita belajar ataupun tidak. Jadi pada petang ni surah yang kita dah baca, sentiasa baca, yang mana kita ulang sehari berapa kali ni kita baca dalam solat? Tak ingat.
Tak ingat. Siapa boleh jawab? Sebab dah banyak kali dah. Sebab dah banyak kali. Kalau kita sembahyang wajib saja, berapa kali kita baca? 5. 5 kali. Ya ke 5 kali? 1 rakaat solat Bukan. subuh 2 rakaat dah 2 kali. Solat zuhur 4 rakaat dah 4 kali. Dah jadi berapa? 6. 4 kali. Dah jadi 6 kali. Solat asar 4 kali tambah lagi jadi berapa? Jadi berapa dah? 6 tambah 4 lagi jadi 10. 10. Kemudian tambah lagi pula solatnya maghrib. Kita baca berapa kali? 3 kali. 3 kali jadi 13. 13. Campur lagi solat isyak 4 kali. Maka jadi berapa kali kita baca? 17 kali. Itu dalam solat sahaja. Baik, murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian, boleh insya-Allah. Okey, dalam suratul apa yang disebut tentang Fatihah? Ustaz sebut sikitlah. Fatihah ni maksudnya apa dia? Nanti Ustaz akan isi, sambil tu Ustaz sebut juga makna-makna yang boleh kita faham. Kita nak baca Fatihah. Fatihah ni memberi maksud pembuka. Suratul Fatihah ni memberi maksud apa dia? Pembuka. Surah yang mula-mula dibuka bacaan kita. Dan juga surah yang dinamakan surahnya, ada yang lain menyebut bahawa pembuka dalam solat kita. Surah yang pertama kita akan baca dalam solat kita. Ataupun dalam yang tadi Ustaz sebut tadi, pembuka, iaitu kita memulakan Allah disusun permulaan dalam Quran ialah suratul Fatihah. Dia faham Okey, baik. Suratul Fatihah ni ada banyak nama selain daripada Fatihah. Surah Fatihah yang kamu baca tadi awal, tadi kita baca ramai-ramai tadi ni, mula-mula tadi ni, ada banyak nama. Antaranya disebut nama Suratul Fatihah ni ialah yang pertamanya Al-Fatihah. Tulis Yang pertamanya Al-Fatihah. Tu nama Suratul Fatihah ni. Nama lain ada lagi Ummul Kitab. Ummul Kitab, iaitu ibu kepada Al-Quran. Ummul Kitab. Yang ketiganya Was-sab'ul Mathani. Sab'u al-Mathani. 7 ayat ni lah yang kita baca. Kemudian Wasyafiyah. Yang ke berapa? Yang keempat. Ustaz, yang nombor 3 tadi apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Was-sab'ul Mathani. Was-sab'ul Mathani. Itu yang ketiga. Yang keempat Wasyafiyah, iaitu Asyafiyah. Syafiyah ni mengubati, merawat. Okey, wal wafiyah. Yang kelima wafiyah. Kemudian wal kafiyah. Wal kafiyah. Dan seterusnya wal asasu, asas. Dan yang terakhir iaitu walhamdu. Walhamdu. Tu kadang-kadang ada juga murid yang ustazah tanya, kamu menghafal tak surah Al-Fatihah? Tak ingat ustazah. Cuba kamu baca Alham, ingat tak? Alham ingat ustazah. Sedangkan surah ataupun dinamakan suratul Alham tersebut adalah surah Fatihah juga. Tapi dalam Rasam Osmani disebut suratul Fatihah lah. Yang masyhurnya kita baca surah apa? Surah apa dia? Surah Al-Fatihah. Jadi baguslah. Bagus kita dalam kita bernasyid ke apa pun kita ngafallah nama surah kan. Al-Fatihah,
Al-Baqarah, Ali Imran. Contohnya lah itu lagu-lagu lah nasyid yang mungkin Ustazah duk ajar dah kan dalam kelas-kelas yang kamu pelajari insya-Allah. Jadi dengan lagu-lagu nasyid tu dia boleh ingat. Kalau nak hafal Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran susah ingat. Tapi kalau nasyid, kalau menyanyi kan kan mudah ingat kan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Kemudian apa lagi? Ada yang boleh sambung? Senyap je ni. Al-Nisa. An-Nisa'u. Lagi? Al-Imran. Ha? Al-Imran. Ya, kau tu. Al-Ma. Cepat. Dengan cara kita menyanyi ke ataupun dan sebagainya, kita boleh menghafal nama-nama surah. Penting kamu bila kamu menghafaz, kamu kena ingat nama surah kan. Ni benda ni ialah perlu kepada latihan sentiasa murajaah. Sebab tu ada setengah-setengah tahfiz kan, Ustazah Ayuni kan, setengah dia tahfiz dia akan ulang dengan nama surah. Contohnya Asy-Syams, a'udzubillah. Ustazah suruh baca surah, kemudian dia akan kena sebut dulu nama surah baru dia boleh baca. Dia sambung ayat tersebut supaya dia mengingat nama surah tersebut. Baik. Okey, itu nama-nama lah nama yang banyak selain daripada nama yang di Al-Fatihah. Kita kena tahulah, kita dok bincang tentang surat Al-Fatihah. Baik, Ustaz nak pergi pada kita tahsin dulu Penting ni tahsin. Apa maksud tahsin? Apa maksud tahsin? Tahsin ni ialah memperelokkan bacaan. Kamu baca elok dah. Baca elok dah. Contoh baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengok dekat slide kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu dah baca tadi, alhamdulillah Ustaz dengar, kamu baca dan bunyi suratul Fatihah tu, bukan bunyi surah lain lah. Jadi mana kata kamu baca, kita baca, dah elok dah bacaan kita tu. Tapi apa yang kita bertemu pada petang ni dalam pertemuan program tahsin suratul Fatihah ni, ialah kita nak memperelokkan lagi, nak belajar lagi, nak bagi cantik lagi bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Baik. Kamu dah tengok ayat surah Fatihah ni, apa yang Ustaz sebut tadi dalam nama-nama surah tu disebut sebagai sab'ul masani. Sab'ul mathani. Iaitu ada 7. Dinamakan surah Al-Fatihah ni dengan sab'ul masani sebab apa? Sebab dia ada 7 ayat lah. Okey, baik. 7 ayat yang kita telah baca. Okey, cara kita nak Ustaz nak ajak kita sama-sama semua kita memastikan kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku dalam bacaan kita. Kalau yang biasa kita baca tajwid, yang kita dah belajar tu, Ustaz tak terangkan dah. Ustaz tak terangkan dah tentang tajwid, tapi pada petang ni Ustaz nak terangkan tentang kesalahan-kesalahan yang
biasa kita lakukan. Yang biasa. Sebab tu kita nak tekankan sikit pada petang ni tentang kesalahan-kesalahan. Kita kena ni Ustaz nak ajak kamu semua, kita belajar petang ni. Kita belajar petang ni bukan untuk diri kita saja tau. Kalau boleh kita ajar adik kita, kita ajar mungkin ibu ayah kita perlu pada bimbingan dan sebagainya. Kita boleh je ibu nak, ayah ke nak baca surah Fatihah. Abang dah belajar ni. Dah belajar. So kalau perlu kita tolong baca. Kita mungkin kalau kata ibu ayah kita pun mungkin tak segan nak belajar dengan kita sebab kamu dah belajar kan. Jadi kita set ataupun kita nak tolong dengar betul tak apa yang kita belajar petang ni betul ke tidak. So kita nak cuba praktis. Jadi kena bersedia dalam keadaan macam tu lah kita nak belajar pada petang ni. Okey, baik. Yang pertama, kita mula baca surah Fatihah ni adanya Bismillahirrahmanirrahim. Adanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan di situ. Biasanya berlaku orang baca, murid baca, siapa-siapa ramai yang melakukan kesalahannya ialah pada bacaan huruf sin tu. Dia tidak mematikan huruf sin tersebut. Tapi dia baca dengan cara qalqalah. Contohnya dia baca bismillah. Dia berlagu sedap lah. Bismillah. Tapi salah kan. Tapi cara betulnya ialah kita kena baca dengan kita mematikan huruf sin tersebut. Bismillah. Tapi bukannya sampai terputus. Bukannya sampai terputus. Namun kita jangan sampai pula jadinya huruf qalqalah ni adalah huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan huruf dal sahaja kan. Kamu belajar kan dekat kelas kan tajwid ni. Tentang huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah ni yang boleh dilantunkan. Namun pada huruf-huruf yang lain tak boleh. Janganlah baca pula bismillah. Tak boleh. So kena baca bismillah. Bismillah. Ada sedikit desiran. Desiran kat situ. Tapi tak boleh sampai terputus. Dan juga tak boleh baca jadi qalqalah. Dan banyak kesalahan berlaku ialah bila dia baca huruf sin tu dengan qalqalah kan. Jadi kita kena baca bismillah, bismillah. Boleh. Ini antara kesalahan. Ataupun Ustaz boleh tambah sikit dengan huruf lafzul jalalah tu, lafaz Allah tu, bila huruf sebelumnya berbaris atas, maka kamu kena baca dengan apa? Dengan ni huruf Allah ni. Bila huruf sebelum tu berbaris atas, maka kena baca dengan tebal. Berbaris bawah ni kena nipis. Sorry Ustaz silap. Bismillah, huruf sebelumnya berbaris bawah, maka lafaz Allah itu kamu kena baca dengan nipis. Dengan nipis. Bismillah, bukannya bismillah. Itu tak boleh Okey, dapat Jadi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi dekat ra yang musyaddah tu. Dekat ra, huruf ra yang musyaddah ni. Huruf ra ni nampak tak anak panah Ustaz tunjuk ni? Yang Ustaz duk bulat kat sini ni huruf ra ni. Mana kata kita kena dekat musyaddah ni dia kena ra ni akan ada dua ra lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ni rahim. Bukan dengan satu baris sahaja. Jadi kena baca Nirrahim. Okey. Itu kesalahan juga. Cuma tak ada kat sini lah Ustaz sebut. Kita kena baikinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan antara lain juga kesalahan pada mematikan huruf ha ni rahim kan. Dia mematikan huruf ha. Ataupun selain pada tu juga kadang-kadang huruf ha ni pada makhrajnya ni pada makhraj huruf dia menebal ni rahim, dia menebalkan huruf ha pun salah juga. Jadi huruf ha ni ha pedas disebut him. Ni rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Boleh dapat itu kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku lah tapi kalau untuk tajwid lain-lain tu dengan kadar 2 rakaat yang sini ni ni kena betul lah, janganlah terlalu panjang kan. Ni bismillah sahaja. Baru okey, itu satu. Boleh dapat ya? Darwish boleh baca bismillah sekali. Ustaz nak dengar Darwish. Ayo Ustaz. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey cantik. Itu Darwish baca tadi, kamu baca dengarkan tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Ustaz nak tegur sikit lah kat Darwish tadi, ma kan. Ma ni kita kadang Melayu kita lah ma bukan ma berbaris atas ma. Bismillahirrahmanirrahim bukan ma orang utara pula ma pada kan. Kita kena betulkan pada baris atas ni. Jadi ma Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik. Okey. Kita mulai ayat pertama. Ayat pertama. Alhamdulillah. Pada alhamdulillah. Huruf lam tersebut. Ni pun kesalahan yang biasa berlaku di kalangan orang yang membaca suratul Fatihah. Dia baca huruf lam ni dengan qalqalah. Jadi dia baca macam mana? Al satu, le satu kan. Jadi 2 huruf lam. Tak boleh. Kita kena baca dengan 1 lam sahaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bacaannya dengan kita jadikan huruf lam tu, kita matikan huruf lam. Macam Ustaz sebut tadilah, macam sin tadilah. Tapi jangan sampai terputus tu. Punya nak matikan huruf lam tu. Tak boleh gitu. Jadi caranya iaitu alhamdulillah. Jangan jadi alham tu qalqalah. Huruf lam bukan huruf qalqalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf ain yang merah kan. Huruf ain kesalahan biasa orang baca jadi rabbil alamin, dia tidak tekankan huruf ain tersebut. Jadi caranya yang betul ialah rabbil huruf ain di dalam sikit.
Macam kita nak sebut ustazah Ain. Bukan ustazah Ain. Ustazah Ain. Kan? Huruf Ain. Huruf yang kuat, huruf yang dalam. Jadi kita kena tekankan sikit. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Okey, boleh dapat ya. Alham ni ha pun Ustaz kena sebut jugalah, jangan jadi huruf ha yang tebal tu. Di alham tu salah. Dia kena ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, siapa nak baca? Ustaz nak sebut nama Ustazah Ayu ni, boleh bantu saya? Siapa pilih seorang untuk baca? Tak dapat nak tengok keseluruhan nama-nama. Ada yang namanya nama samaran dalam ni. Aisyah, Humairah, boleh Aisyah. Aisyah boleh baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh? Boleh. Sila Aisyah. Jangan takut, jangan bimbang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey dah bacaan Aisyah tu tadi. Cuma kena sikit lagi dekat huruf lam tu. Jangan jangan sambut dua kali. Macam jadi lantunan tersebut. Tapi kita kena baca alham. Bukan alham. Salah kan? Siapa seorang lagi boleh bantu Ustaz? Siapa? Siapa nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Siapa Ustaz nak sebut? Siapa yang volunteer? Nak baca. Sekejap Ustaz cari nama Azim. Azim, lama tak jumpa Azim. Azim boleh? Azim. Kat mana dah kamu ni? Siapa lagi ada kat sini? Hadif ada Hadif. Aik senyap je ni. Ustazah Ayu. Ya. Saya perlukan bantuan kamu semua yang sentiasa bersedia nak belajar pada petang ni, insya-Allah. Ya. Azim. Okey Azim. Azim memasak ke tu? Tak. Okey tak. Azim tengah fokus kan? Jadi Azim baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sila Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey sekali lagi sebab tadi kenapa dua kali kat situ? Terus? Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, cantik dah Azim. Cuma Azim dan semua murid-murid semua, huruf lafzul jalalah ni huruf yang ada kelebihan dan berbeza pada lafaz ataupun perkataan-perkataan yang lain. Di sini ada musyaddah sini dan juga pada huruf lafzul jalalah ni kita kena panjangkan dua harakat. Alhamdulillahi bukan alhamdulillah, bukan macam tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu saja Azim. Tadi okey dah semua? Cuma Azim betulkan sikit lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh Azim? Boleh. Alhamdulillah, bagus Azim. Tahniah Azim. Okey. Kita pergi ayat seterusnya.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi samalah. Kita baca dekat Bismillah tadilah. Ar-Rahman kena musyaddah lah. Bukan Ar-Rahma saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Biasa orang baca jadi apa? Ar-Rahma. Satu saja ra tu kan. Dia kena musyaddah. Seolah-olah ada dua huruf ra lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay, boleh? Siapa pula nak baca Ar-Rahmanir-Rahim ni? Sila. Siapa pula duk tasmi' tu? Okey. Ar-Rahmanir-Rahim. Muhammad ada dalam ni? Ya. Muhammad cuba baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, cuma jangan hujung tu pula lama sangat kan. Walaupun kita kena berhenti ada sedikit tu tekan pada huruf hujung, tapi jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi jangan sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Panjang pula, ada rekat kat situ pula kan, tak boleh. Boleh Muhammad? Boleh. Okey, baik. Terima kasih Muhammad. Okey, seterusnya kita pergi pada huruf yang ke berapa ni? Huruf yang ketiga. Okey, yang ketiga ni Maliki Yaumiddin. Huruf yang ketiga ni macam mana baca? Maliki Yaumiddin. Huruf yang ketiga ni pada huruf mim. Pada huruf apa? Huruf mim. Dekat huruf mim ni ada dua harakat. Mat apa ni kat sini? Mat apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Panjang ni yang alif kecil ni hukumnya tajwidnya mat apa? Siapa boleh jawab? Mat asli. Mat asli. Panjang dia berapa harakat? Dua harakat. Okey, kesalahan yang biasa berlaku ialah dia membaca pada ayat ni, pada huruf pada mat asli ni melebihi dua harakat. Dia maliki, punya berlagu dia kan. So tak boleh lebih pada dua harakat. Bacaannya dua harakat. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Boleh? Okey, seterusnya ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Musyaddah ni. Biasa orang baca salahnya macam mana? Dengan cara dia baca iya saja. Tapi kat situ kan ada ya dan musyaddah kan. Tasydid dekat situ. So kena baca tasydid lah. Iya, kena jelas kan. Iyyaka na'budu wa bukan iya saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu kesalahan lah bila dia baca iya saja. Kena baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, boleh dapat
Okey, siapa volunteer? Pelajar murid Banat seorang. Cuba bacakan pada Ustaz. Iya. Siapa? Siapa yang Ustazah Ayuni nak pilih? Balkis Rahman. Balkis Rahman. Okey, Ustazah? Balkis. Cuba baca. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul. Alhamdulillah. Itu bacaan yang betul. Iya, kena tekankan pada huruf iya tu. Iyyaka bukan iya saja. Iya. Iyyaka na'budu wa iya. Okey, satu kesalahan yang biasa dilakukan. Yang keduanya kat sini ya ni. Kemudian sin ni sama jugalah, nasa sama juga pada bacaan bismillah tadi. Yang biasa orang lakukan kesalahan pada huruf sin ni, dia baca dengan qalqal lah, nasta'in kan. Sedangkan dia kena baca yang betulnya ialah nas, desiran tapi tidak sampai jadi qalqalah kan. Nas nah adalah huruf hamas kan. Nas mana kata dengan satu saja huruf sin ini, bukan dua. Kalau baca jadi dua qalqalah ni nasta'in. Okey. Kemudian huruf ta. Dia menebalkan nasta'in. Jadi ta pula kan. Biasa. Kanasta, dia ta. Huruf ta ni adalah huruf dalam tajwid yang kamu belajar, iaitu dia berada di torful lisan. Torful lisan iaitu di hujung dekat lidahnya. Ta. Nasta'in. Jadi tak boleh jadi ta. Tebal, jangan tebalkan dia. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini pada ayat yang keempat yang kesalahannya biasa dilakukan, dan bukan kita belajar tentang salah ni kita nak buat bagi salah tapi kita kena pastikan kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku. Jadi kita nak betulkan, pada bacaan Fatihah kita kan. Boleh semua boleh dapat kan? InsyaAllah saya nak kalau boleh lepas ni dah boleh belajar ni, tanda betul-betul dari dalam buku, dalam Quran kamu tu, yang kesalahan-kesalahan yang biasa lakukan, dan kita belajar dah lepas ni, kalau boleh kita baca dengan betul lah. Fatihah ni penting. Fatihah ni surah yang penting yang kita akan baca dalam solat kita, seharian kita, dan kita daripada kecil lagi dah baca dah surah Fatihah ni kan. Jadi dengar Ustaz baca betul-betul Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Hujung tekan. Bagi ada juga huruf hujung tu. Kadang-kadang dia berhenti sampai nasta'in. Nun tak ada juga. Tak boleh juga. Ni nun di hujung tu. Kena betul. Kena ada hak huruf kan. Wa iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in. Mana huruf nun tu dia tinggal kesian dia. Jangan biarkan dia tak ada lah kan. Okey. Siratal mustaqim. Okey. Ihdinas siratal huruf sad. Ustaz, tak apalah tak ada kat sini pun tapi Ustaz sebutkan. Ni ha.
Ha kena tebal kan. Huruf ha ni yang huruf tebal. Pun sama juga qalqalah tadi. Biasa juga orang terjadi ihdinas, dia melantunkan huruf ha. Jadi qalqalah pula. So tak boleh. Kena ha ni satu ha saja. Ihdinas sirat. Kalau ihdina salah. Yang betulnya ihdinas sirat. Huruf sad pula yang merah ni, huruf sad ni biasa orang baca tipis ataupun dia jadi huruf sin. Huruf sin. Sad lain, sad. Cuma bila dia baris bawah ni dia sedikit tak setebal, tak semuncung mulut macam mana kita baca huruf sad yang berbaris atas. Dia sedikit sirat, tapi tetap dia beza dengan huruf sin. Sirat dia tebal, kita tebalkan dia. Ihdinas sirat. Kalau dia baris bawah okey. Nanti Ustaz bagi peluang. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf sin jangan jadi sad pula. Huruf sad dan sin ni huruf yang hampir-hampir. Tapi kita kena ada bezalah. Setiap huruf dia ada perbezaannya. Jadi sirat, ihdinas siratal mustaqim. Huruf sin kena sin lah, bukan sad. Kemudian ta pun jangan jadi tebal, jangan jadi ta pula. Sebab apa kita terikut dengan huruf sin tadi, mustaqim. Ni memang banyak sangat orang berlaku. Orang dah dewasa pun kadang-kadang baca makcik-makcik, dia baca mustaqim. Tapi dia kena sebenarnya dia kena nipis. Ihdinas, tapi sangat susah, agak susah sikit dekat sini. Kedudukannya bila huruf yang nipis, huruf yang kita nak tebalkan sikit, lepas tu nak nipis pun nak tebalkan balik, dia pergi kepada huruf qaf, nak kena tebalkan dekat situ. Jadi macam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh qaf dia kena tebal lah. Sifat dia tebal, isti'la kan. Qim. Cuma ada beza sikit, kalau qaf baris atas lagi tebal, kalau yang baris bawah tak tebal. Tapi dia akan beza juga dengan huruf kaf kan. Mustaqim, qaf, kaf, qaf, kaf kan. Kaf dua. Kalau mustaqim jadi huruf kaf kan. Tak boleh. Salah. Itu kesalahan. Yang betulnya ialah mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Okey, cantik. Okey, Ustaz nak seorang yang boleh Afif. Sana Afif, tolong bacakan ayat yang keberapa ni? Ihdinas siratal mustaqim ni ayat yang ke 5. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim, nipis sikit Hafiz. Ihdinas siratal mustaqim. Kali ni? Ihdinas siratal mustaqim. Okey, Afif boleh. Okey dah. Cuma Afif kena betulkan pada huruf sad dengan sin tu. Sebab huruf sad dengan sin tu masih sama. So Afif kena bezakan. Tengok Afif dia tulis dekat dia punya profile status dia Afif huruf ain. Afif ni tulisan dia paling cantik Ustaz rasalah di sekolah. Wallahu alam lah, sekarang ni pun ada lagi yang paling cantik, Ustaz pun lama dah tak mengajar. Tapi Ustaz tengok tulisan Afif di sekolah ni cantik. Dia punya dia menulis. Tu pun dia buat khat dekat situ. Okey baik. Afif tadi
dan semua murid-murid semua boleh tengok situ bagaimana cara kita kena bezakan sad dengan sin ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal sad. Macam nak bagi ni dia tebal, kita menebalkan huruf sad. Sirat, kemudian sin macam senyum. Cara dia nak dapatkan huruf sin ibtisam. Senyum. Afif dan semua murid semua, caranya kita nak dapatkan huruf sin iaitu dengan cara kita senyum. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal tebal, mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Boleh? Okey, seorang lagi Ustaz nak. Seorang lagi. Ustaz dekat chat tu Rifki nak baca. Oh, Rifki. Silakan Rifki. Rifki silakan Rifki. Baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, Rifki. Mana satu? Ustaz nampak kening je dia. Rifki. Okey. Oh, baik Rifki. Oh, dah besar dah. Lama Ustaz tak nampak. Semua dah besar panjang. Elok jumpa sekolah nanti semua dah besar-besar. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, Afif. Dia punya Rifki. Ihdinas siratal mustaqim. Cantik dah Afif. Cuma Afif jangan putuskan huruf ha tu kan. Jangan matikan tapi jangan sampai putus. Ihdina bukan sampai ihdina, tarik nafas dan putus daripada ayat yang lain, huruf yang lain tak boleh. Rifki Rifki kena sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Selesai huruf yang kelima. Kita akan baca pada huruf yang ke-6 dan ke-7 yang siratal ladzina an'amta alaihim. Huruf yang ke berapa Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Okey, huruf ayat yang kita baca ni kesalahan yang biasa berlaku juga pada huruf sad tadilah. Sama juga huruf sad. Huruf sad ni yang awal sekali ni biasa jadi huruf sin, sirah. Yang kita kena baca iaitu dengan cara tebal. Sirah kita menebalkan huruf sad. Siratal ladzina an'am. Huruf nun pula sama juga apa yang kita belajar tadi tentang qalqalah, ada qaf, ta, ba, jim dan huruf dal. 5 huruf saja huruf qalqalah. Huruf nun bukan huruf qalqalah. Huruf nun bukan huruf qalqalah. Jadi tak boleh baca an'am. Tak boleh. Kita kena baca dengan satu huruf saja, matikan huruf nun ini. Jadi kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan kita jadikan dia qalqalah lah pada huruf nun tersebut. Dan huruf sad ni jangan jadikan huruf sin. Jangan jadikan huruf sin. Jadi baca ni macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh dapat
Okay, baik murid-murid semua boleh tengok dan kalau nak baca sendiri-sendiri tu boleh diikut juga kan, dengan mute lah kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ikut saya Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, Ustaz rasa semua dah ikut tu Okey, baik. Siapa yang boleh baca seorang? Muhammad. Sofi. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Sekali lagi. Saya. Siapa? Sebut nama. Zara Zulaika. Zara Zulaika. Zara Zulaika. Sekali lagi Muaz pula ya. Zara Zulaika. Sila baca. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil jangan lagi. Situ je dulu. Siratal ladzi. Zara Zulaika, jangan tebalkan huruf za ni. Siratal ladzi za. Bukan ladzi. Ladzi. Nipiskan. Siratal ladzi bukan ladzi. Zara ya. Boleh kita betulkan sama-sama. Ustaz tegur ni supaya kita pun ambil perhatian juga. Zara baca okey dah, cantik. Tapi sikit saja dekat za tadi agak tebal. Sira tebal dekat sini, sok ni Zara. Dekat za tak boleh tebal. Jadi bacaannya siratal ladzina an'amta alaihim. Okey? Okey, selesai. Muaz. Nanti Muaz baca ghairil maghdubi alaihim. Ghain kita kena baca dengan tebal. Ada orang baca ghain nipis. Ghairil maghdu. Kena baca ghain. Kita baca dengan macam mana dia punya cara kita nak baca betul ghain. Huruf ghain dan ada dua ghain dekat sini ghairil maghdu. Kena ada getaran sikit. Ghairil bukan khairil. Tu kha. Ni ghairil maghdu. Sama juga dekat huruf ghain yang kedua ni. Ada kadang-kadang ada yang baca dengan cara yang salah, iaitu dia baca ghairil maghdu. Kan? Dia tak boleh baca macam tu. Dia kena baca dengan satu ghain sahaja dekat sini. Ghairil maghdu. Tapi jangan sampai terputus pula. Dia ada getaran. Ada sirat getaran tu, tapi jangan sampai terputus dan jangan sampai jadi qalqalah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bacaan yang betul ialah kita kena sambung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh berhenti dekat sini. Tak boleh berhenti dekat sini. Ustaz dia pergi baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh. Dia kena baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay, sini saya nak terangkan lagi. Masih lagi tengok pada ayat yang terakhir yang kita baca ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, dot dia kena dot macam dot. Ghairil
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan tengok sini huruf ghain sama r. Kemudian r yang kedua kan r. Dia tak boleh maghdu. Lagi salah lagi tu. Ada ramai yang baca ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdu. Lagi salah. Dia jadikan ain pula. Tak boleh. Dia kena r. Ghairil magh. Macam mana sebut? R. Boleh buat masing-masing semua dengan mute. R. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil magh. Boleh huruf ghain. Dan jangan jadikan qalqalah. InsyaAllah Ustaz tak nak dengar tak nak dengar lagi daripada murid-murid yang petang ni. Baca tiba-tiba dia jadi maghdu ataupun maghdu. Yang pertama maghdu, yang keduanya maghdu. Tak boleh. Dia kena baca ghairil maghdu. Ghairil magh. Ghairil maghdubi alaihim. Okey. Okey, bacaannya mesti sambung. Okey. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dekat sini dad musyaddah, waladda. Kemudian lin, ni pun musyaddah, jangan waladdallin. Kan ramai juga ni salah dekat lam ni. Dia tidak musyaddah kan. Dia tidak sambung pada panjang, dia dah panjang kemudian lin saja. Dia kena musyaddah. Waladdallin. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Selesai tahsin. Ada apa-apa soalan daripada apa yang kita baca? Kemudian kita akan mengaminkan. Amin. Gitu. Ya. Ini saya dah tulis. Ya. Semua yang Ustaz cakap saya dah tulis. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi insya-Allah apa yang Ustaz ajar juga kena praktis jugalah kena praktis juga. Lepas ni kalau dengar dekat YouTube balik, tengok Ustaz pun macam itulah, belajar juga untuk sebab kita inilah mukjizat Al-Quran yang mana kita nak kena belajar dan terus belajar, takkan habis pun. Bacaan kita Ustaz pun nak kena betulkan, kena cari Quran kita yang kita boleh baca, kena musyafahah. Kena musyafahah, tengok bacaan, cara mulutnya, cara membetulkan bacaan tersebut. Jadi takkan habis pun sampai tahap mana pun dia tetap menjadi sebahagian daripada diri kita ni, iaitu kita kena terus belajar dan terus belajar tentang tahsin, memperelokkan qiraah kita, bacaan kita. Jadi sebenarnya tak pelik lah. Ya saya. Nak tanya soalan boleh? Boleh. Selalunya kan kalau saya dengar orang ngaji, dalam ngaji tu kan dia baca Allah tu panjang. Ya tadi kan Ustaz sebut kita kena baca panjang ni, lafzul jalalah special pada lafaz Allah. Alhamdulillah lillah Allah special pada lafaz Allah saja, lam yang ada musyaddah, kemudian kita kena baca dengan panjang, 2 harakat kadar dia. Lillahi rabb, alhamdulillahi rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, apa lagi dalam kita baca hari ni? Bismillah tadi. Tu kalau Ustaz sebut tadi, kalau baris bawah ayat sebelumnya mesti kita kena baca dengan nipis dah, tapi tetap ada panjang 2 harakat.
Bismillah, bukan bismillah saja. Bismillah, alhamdulillah. Masih lagi nipis. Tapi kalau kita baca yang tebal, bila huruf sebelum dia berbaris atas wallah. Okey, lafzul jalalah. Ada dua haraf. Okey, ada lagi? Terima kasih Ustaz. Sama. Alhamdulillah. Terbaik. Ada lagi soalan daripada surah Al-Fatihah ini insya-Allah? Tak ada. Okey. Ustaz nak kita baca sama-sama sekali lagi. Kita baca sama-sama. Kamu mute. Baca sama-sama insya-Allah. Ustaz nak baca. Kamu dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik. Selesai kita tahsin suratul Fatihah. Okay, saya nak ajak semua kita sama-sama kita berkongsi sedikit ibrah pengajaran daripada suratul Fatihah ni insya-Allah. Kita baca, dah baca dah. Kita nak dapatkan khusyuk dalam solat kita. Kita nak kena memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dari dalam suratul Fatihah tersebut. Okey, baik. Suratul Fatihah yang Ustaz sebut tadi ada beberapa nama. Iaitu namanya Sab'ul Masani, Suratul Syafiyah, Suratul Ummul Kitab, kan? Banyak nama-nama suratul Fatihah tersebut. Surah Fatihah ni diturunkan suratul Fatihah ni dinamakan suratul Makkiyah, surah Makkiyah. Suratul Fatihah ni surah disebut dalam tafsir bahawa surah ni adalah surah Makkiyah. Apa yang dimaksudkan dengan Makkiyah dengan Madaniyah ni? Ada ayat surah yang dinamakan surah tersebut, ayat tersebut dinamakan Madaniyah, ada yang sebut Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum qablal hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Madinah Kan? Kemudian surah Madaniyah diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Kan? Jadi mana kata surah ni diturunkan sebelum daripada Nabi berhijrah ke Madinah. Okey. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah ni ada dinamakan tadilah macam Ustaz sebut tadi, suratul Iftitah. Al-Fatihah ni liftitahil kitabil aziz. Al-Aziz. Itu surah yang dinamakan surahnya pembuka, kan? Membuka padanya Al-Quran tersebut. Kita baca awal sekali suratul Fatihah, kan? Fatihah ni membuka. Dan dengan dalam solat juga kita baca pada awal solat kita. Okay, baik. Hari ni kita belajar, kan? Hari ni kita belajar, Ustaz share sikit kita daripada slide yang ada ni. Kita kongsi bersama bahawa kita belajar, tadi Ustaz tekankan tentang kita belajar dan kita nak ajar orang lain. Kita
Kita belajar, kita nak ajar orang lain. Kita nak ajar adik kita, kita nak ajar, kita nak belajar dan nak mengajar orang lain. Apa yang Nabi SAW sebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan dia mengajarkannya. Dia belajar Quran, sedang Nabi SAW sebut ni, maksudnya memberi satu kemuliaan kepada orang yang belajar Quran, memberi satu martabat kemuliaan, khairukum, sebaik-baik di kalangan kamu. Jadi apa yang kita belajar di Seriti, kita belajar di rumah kita, online ke tak online ke, kita nak betul-betul jadi jailul Quran, generasi Quran, generasi yang faham Quran, generasi yang boleh baca Quran. Sebab tu guru-guru tekankan, didik kamu, banyakkan masa kamu dengan Al-Quran, supaya kamu boleh belajar. Bukan sekadar hanya semata-mata terpaksa. Guru suruh baru belajar, guru suruh baru hafaz. Jadi biar kita ada kesungguhan. Sebab apa ni Nabi SAW sebut khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran kemudian dia mengajar. Sebenarnya kena ada simpan dalam minda kita. Kita belajar pada petang ni, kita nak apa yang aku belajar tadi ni dalam suratul Fatihah tadi, Ustaz ada pesan daripada awal kan, kemudian kita nak sampaikan pada orang lain juga. Wa'allam, kita nak mengajarkan orang lain. Sebab tu Ustaz pun pesan cara kaedah kita belajar nak jadi pandai ni. Kita belajar nak bagi betul kita faham. Kita belajar, kita nak bagi kita rasa seronok kita belajar dan fokus, iaitu dengan cara kita dah nak waktu nak belajar tu kita belajar, aku nak ajar orang lain juga. Aku belajar ni, nanti aku nak ajar orang lain. Aku ada kawan-kawan aku tak faham, aku nak ajar dia. Jadi mudah kita akan jadi fokus, kita bersungguh dan kita akan faham apa yang guru kita mengajar. Jadi begitu jugalah apa yang Nabi SAW cerita tentang kelebihan tersebut bagi orang yang belajar Quran dan dia mengajar pada orang lain, ialah mereka di kalangan khairukum, sebaik-baik di kalangan kamu. Okey, kemudian kita nak tadabbur. Afala air tak ada. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Boleh tolong ambil Abi. Terima kasih Muhammad. Ni online satu rumah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Okey, letih juga kita nak baca dan nak terangkan ni. Jadi sampai suara pun serak kan. Tu Ustaz kagum guru-guru yang mendidik kamu di sekolah setiap hari online. Penat sebenarnya. Sebab tu kamu kena hargai betul-betul. Kamu kena bagi fokus. Duduk sungguh-sungguh sebab guru penat, letih juga kan. Walaupun kamu pun letih juga nak belajar, tapi guru juga penat nak kena cari maklumat dan nak ajar, kemudian tak tahulah cara mana guru menjerit kan. Jadi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz minum air sekejap Okey. Jadi bila kita baca Quran, kita belajar Quran, kita nak kena mentadabbur Al-Quran tersebut. Kita bimbang apa yang Allah kata, am ala qulubin aqfaduha, atau telah ada di dalam hati mereka kunci penutup yang menghalang daripada mereka menerima ajaran Al-Quran. Auzubillah min zalik lah. Kita tak nak faham Quran, kita tak nak belajar Quran sungguh-sungguh, kita tak nak memahami isi kandungan Quran, kita tak jadi orang yang sayang kepada bahasa Al-Quran contohnya. Jadi takut. Adakah Allah tanya dalam tu kan, adakah ni banyak persoalan. Allah kata, adakah Allah kunci dah hati kita untuk faham Quran, terima daripada ajarannya Al-Quran tersebut. Okey. Fatihah, apa yang kita belajar tadi, apa yang disebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tersebut tu tentang salat
tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, iaitu suratul Fatihah, kan? Dia baca, tidaklah dinamakan salat. Sebab tu Fatihah ni menjadi syarat rukun sah kepada solat kita. Kan? Sebab kita belajar betul-betul supaya kita baca dengan betul-betul. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah dinamakan salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah dalam sembahyang dia. Kan? Dia tak baca Fatihah. Tak cukup rukun lah. Kalau tak cukup rukunnya, maka tidak sah pada solatnya. Kan? Tak sah solat. Jadi kena baca Fatihah. Okey, alhamdulillahi ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul mathani. Alhamdulillah adalah ummul Quran, ummul kitab dan juga sab'ul mathani. Tadi Ustaz terangkan tadilah tentang nama-nama suratul Fatihah tadi. Dinamakan juga ummul kitab, sab'ul masani, ummul Quran. Dan dinamakan ummul Quran. Jadi dalam periksa nanti, dalam apa-apa pun kita kena tahulah nama surah kita, nama bagi suratul Fatihah ni banyak. Nama dari suratul Fatihah ni banyak. Antaranya inilah ummul Quran, ummul kitab, wasab'ul masani, dan banyak lagi apa yang Ustaz sebut tadi. Yang Ustaz sebut tadi ni berdasarkan kitab tafsir, Safwatut Tafasir. Dia ambil bahawa nama-nama suratul Fatihah. Bahkan banyak lagi disebut dalam kitab tafsir yang lain. Ada banyak lagi nama surah tersebut. Subhanallah. Hebatlah. Bila surah ni banyak nama, maka dia ada kehebatan tertentu. Okey. Ustaz pergi laju-laju Ustaz pergi laju-laju sikit. Apa yang boleh kita Ustaz, lama lagi kan habis. Oh, tak lama dah. Tidaklah lama lagi. Ustazah Ayuni, masa diberikan pada Ustaz ialah pukul 4.30 habis, insya-Allah. Kenapa penat ke? Kalau letih boleh berdiri sekejap, duduk sekejap, tarik nafas. Okey, boleh berdiri semua. Diri kat kursi, buat senaman macam Ustaz buat ni. Okey. Renggangkan, basuh tangan ke atas. Okey, boleh berdiri. Kemudian lepas ke bawah. Kemudian ikut Ustaz. Ikut Ustaz buat macam ni. Ustaz buat Boleh? Okey, sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan segarlah tu. Sebut nama Allah. Kita dah bangun tadi. Ya, ambil nafas sikit sekejap. Kita nak sambung sikit lagi, dah tak banyak. Ada dalam 30 minit lagi, insya-Allah. Okey. Ustaz nak kongsi lagi ni sikit lagi pengisian-pengisian yang daripada tadabbur suratul Fatihah ni, yang supaya kita jadi dalam solat kita ni kita khusyuk. Kita rasa macam kita baca surah Fatihah ni, apa yang disebut dalam hadis ni, dalam hadis yang Ustaz tulis ada paparkan kat sini ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Qala Allah azza wa jalla qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Okey. Dalam hadis ni Ustaz ringkaskan dalam hadis ni apa yang kita baca daripada suratul Fatihah ni Allah Subhanahu wa taala jawab balik. Kita baca Fatihah, kita baca, kita faham dah makna dia. Makna daripada suratul Fatihah. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan sekalian alam. Kan? Segala puji bagi Allah yang menciptakan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam ini, kita baca tu Allah jawab. Ni tengok hadis tu. Tengok hadis tu. Kamu tengok. Fa idza qala, apabila kamu berkata al-abdu, hamba. Ni sebab tu kita bicara Allah cakap dalam surah Al-Fatihah ni terbahagi pada dua. Qasamtus salah baini wa baina abdi, ya, nisfaini. Untuk hamba dia, untuk Allah, dan juga hamba apa yang hamba minta. Fa idza qala, apabila seorang hamba tu berkata al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah kata balik qala Allah. Kita kena baca dalam sembahyang kita ni macam tu. Ya Allah, bila kita baca Allah jawab. Hamadani abdi, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah kata qala Allah kata hamadani abdi, hambaku memuji Allah. Kan? Subhanallah, kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat kita tu kita bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa dia? Hamadani abdi. Ulang balik semua. Hamadani abdi. Sebut mute. Saya kata hamadani abdi. Kan? Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Fatihah kita ni Allah jawab hamadani abdi, hambaku telah memujiku ya Allah. Okey. Kan? Hamba aku ni Allah jawab lalu. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila kita sebut ar-rahmanir rahim, Allah jawab lagi athna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Hamba athna, Allah kata ya Allah, hambaku menyanjung, mengagungi aku, mengagungi Allah, mengagungi aku. Athna alayya abdi. Allahu akbar. Kan? Bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah kata athna alayya abdi. Tengok dalam semayang kita kan, dalam bacaan suratul Fatihah ni kelebihan kita baca suratul Fatihah. Kemudian fa idza qala maliki yaumiddin, bila kita baca lagi maliki yaumiddin, Allah kata majadani abdi. Maliki yaumiddin, maka Allah jawab majadani abdi, hambaku mengagungku. Allah jawab juga lagi majadani abdi. Wa qala marrah, ataupun dalam kata yang lain fawda ila abdi. Fawda ila abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila kita baca pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata qala hadza baini wa baina 'abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala jawab, ini bahagianku dan bahagian hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta. Kan? Ini bahagian aku dan bahagian hamba aku
dan wali abdi ma sa'ala. Nak minta apa kan? Kita minta ni dalam ni iyyaka na'budu. Kan maksud dia apa dia? Aku hanya kepada engkau lah aku minta mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau lah aku minta pertolongan. Boleh dapat Dan seterusnya kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah jawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma ta'ala. Ini adalah bahagian untuk hamba-Ku dan bahagian hamba-Ku apa yang dia minta. Minta dalam sembahyang kita minta, dalam baca Fatihah kita mintalah apa saja pun. Allah Subhanahu wa taala dah menjawab berdasarkan hadis ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala menjawab berbicara dengan kita dalam suratul Fatihah ni. Subhanallah. Okay? Ni panjang lagi sama juga. Dalam suratul Fatihah ni ada banyak kelebihan-kelebihan yang kita bacalah melalui bacaan Fatihah ni. Kita ambil mana yang perlu saja dalam ni. Dalam daripada suratul Fatihah ni juga dinamakan Syafi tadi, nama suratul Fatihah ni. Boleh catat daripada apa kelebihan bila kita baca surah Fatihah, iaitu surah yang apabila kita baca ianya merawat penyakit kita. Suratul Syafi, surah syifa, suratul Ruqyah, kan boleh merawat. Satu hari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika mana ada satu kabilah yang mana kabilah ini telah disengat binatang berbisa. Bila dia disengat binatang berbisa, maka dia Abu Sa'id Al-Khudri ni radhiyallahu anhu merawat dengan membaca suratul Fatihah. Maka bila dia baca suratul Fatihah, maka kembali sembuh kabilah tersebut. Sebab itulah antara Tuan Guru Uji Hadis ini pun sebut dalam mengajar dalam tafsir dia, sebut bahawa ruqyah yang paling baik iaitu dengan membaca suratul Fatihah, iaitu kita boleh baca suratul Fatihah, iaitu boleh mengubati penyakit. Penyakit apa Ustaz? Zahir dan batin. Zahir dan batin. Yang zahir tadilah apabila berlakunya pada satu kabilah yang mana Abu Sa'id Al-Khudri membacakan suratul Fatihah, maka terawat. Cumanya Ustaz nak terang bagi jelaslah, takut lagi ada yang faham pula, Ustaz lepas ni tak pergi hospital lah Ustaz, baca surah Fatihah je, tak pergi klinik lah, baca surah Fatihah. Tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Tapi antara usaha kita kan. Contohnya di samping kita merawat, kita pergi mengubati, dalam masa yang sama kita kena baca suratul Fatihah ni, iaitu surah yang menjadi ruqyah, boleh mengubati. Adapun penyakit-penyakit lain, contohnya penyakit jin, syaitan, kena hasut dan sebagainya, ni Ustaz nak ajar dan kita semualah, bila kita tengok orang kena hasut, bacalah Fatihah. Kan? Ustaz saya tak tahulah macam mana ni. Jangan sampai kata tak tahu kan. Kan? Kita dah belajar hari ni kan. Bila ada orang yang kena dirahasut jin dan sebagainya, kalau tak ada lagi lah Tok Bomo
orang yang merawat datang, jadi kita bacalah surah Fatihah. Alhamdulillah dengan penuh keyakinan. Kita belajar hari ini, kita faham segala apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kita baca dengan penuh keyakinan, Darwish. Kita baca dengan faham betul-betul, maka insya-Allah sama ada sakit zahir dan juga batin kita juga, kita boleh ikhtiar kita baca dari suratul Fatihah, insya-Allah kan. Adapun usaha lain, pergi ke hospital, merawat dan sebagainya pun kita kena buat juga. Jangan sampai ustaz dah belajar petang ni, ustaz saya memang baca suratul Fatihah COVID-19, saya dah tak vaksin ustaz, petang ni sebab saya belajar kata surah Fatihah ni boleh merawat, so saya pun tak pergilah vaksin. Tak boleh gitu. Tu kita kena usaha, kita kena ikhtiar. Jadi Ustaz rasa cukup sekadar itu sahaja pada petang ni, daripada apa yang kita boleh pelajari dan ambil belajar tahsin, dan juga kita belajar tentang tadabbur isi kandungan daripada suratul Fatihah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita faham dan kita tahu tentang kelebihan ataupun makna isi kandungan daripada suratul Fatihah yang kita baca tersebut. Iman jangan menguap dah tu. Subhanallah. Dah mengantuk petang-petang ni biasalah. Ustaz faham kamu penat belajar, tapi insya-Allah saya rasa cukup sekadar tu saja. Ustazah Ayuni, kalau Ustazah Ayuni nak tambah pun tak ada masalah. Saya apa yang sempat saya boleh sampaikan itu je lah. Ustazah Ayuni nak sambung, silakan Ustazah. Dah mantap lah tu Ustaz, penyisian Ustaz. Tak ada apa nak tambah dah. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ni penyisian Ustaz Abdul Kadir. Maka berakhirlah surah program kita pada petang ni. Okey. Okey, Ustazah nak tanya. Siapa yang boleh jawab, angkat tangan. Apakah antara nama Al-Fatihah yang Ustaz tadi sebut tadi? Apakah nama-nama lain bagi surah Al-Fatihah yang Ustaz tadi sebut tadi? Ummul Kitab. Ummul Kitab lagi? Al-Sab'ul Masani. Sab'ul Masani lagi? Al-Kafiyah. Al-Kafiyah lagi? Al-Wafiyah. Al-Wafiyah lagi? Lagi nak jawab? Walhamdu. Walhamdu. Yang duk main cek tadi tu. Cepat Ustazah nak tengok. Ustazah nak dengar jawapan kamu. Wal Asas. Lagi jawab. Al-Syafiyah. Al-Syafiyah lagi? Syafiyah. Wal Kafiyah. Al-Kafiyah lagi? Lagi? Wal Wafi'ah. Wafi'ah lagi? Lagi tak nak jawab? Tak ada dah? Tak ada, saya pun tak ada bagi setuju. Tadi terus sebut. Okey, Alhamdulillah. Saya harap kita semua dapat mengambil pengajaran, dapat mengambil isi poin-poin yang penting, mutiara-mutiara yang penting daripada pengisian Ustaz Kadir tadi. Nak kita sebarluaskan pahala, kita sebarkan poin-poin ataupun sebarkan yang kita belajar hari petang ni, sebarkan kepada orang lainnya supaya ilmu yang kita sebarkan tu ilmu yang bermanfaat supaya mengalir terus, berterus-terusan mengalir pahala kepada kita, insya-Allah. Nanti kita nanti apabila dah video ni dah di-upload dekat YouTube, kamu bolehlah sebarkan link-link pada orang lain supaya orang lain pun belajar juga. Bukan kita saja belajar, orang lain pun akan belajar juga dan akan mendapat manfaatnya, insya-Allah. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada siapa-siapa nak tanya ke? Tak ada.
Tak ada? ada. Tak ada. Tak ada. Ada. Okey. Ya, kalau tak ada, kita tangguh program kita pada petang ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Okay, kita jumpa di lain hari insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ayuni.